Sejahtera. Nama saya Adrian Erik, jadi saya akan memperkenalkan untuk pengenalan dalam tajuk ini, yaitu kemarahan dalam kalangan murid sekolah sering timbul akibat tekanan akademik, masalah sosial, atau isu keluarga, dan jika tidak terkawal, ia boleh mengganggu pembelajaran serta membawa kepada tingkah laku yang agresif. Oleh itu, mengurus kemarahan di sekolah adalah sangat penting untuk mewujudkan suasana pelajaran yang positif, membaiki hubungan sosial antara pelajar dan guru, serta mengurangkan masalah disiplin dan kes buli. Konseling berperanan membantu pelajar mengenal pasti punca kemarahan mereka, mengajar teknik pengurusan emosi, dan membina kemahiran sosial, seterusnya meningkatkan kesejahteraan emosi dan tingkah laku mereka di sekolah. Sekian. Seterusnya, saya ingin mengupas tentang isu dan persoalan dalam kemarahan di kalangan murid. Akibat daripada isu ini turut mengganggu perkembangan akademik, sosial dan emosi murid. Faktor yang menyumbang kepada permasalahan ini daripada tekanan akademik, masalah keluarga dan juga pengaruh rakan sebaya. Untuk peringkat awal, faktor yang memberi kesan kepada murid merupakan tekanan akademik. Hal ini menyebabkan murid mudah stres dan tertekan. Daripada itu, mungkin setengah murid kurang mahir dalam akademik, menyebabkan mereka tidak pandai dan kerana tidak mencapai keputusan yang bagus. Ini menyebabkan mereka merasa kecewa dan marah. Selain itu juga, dari segi permasalahan dari rumah, iaitu masalah keluarga, mungkin akibat daripada pergolahan, perselisihan faham antara ahli keluarga turut menjejaskan kemarahan anak mereka. Kerana kurang harmoni daripada itu, murid mungkin merasa tidak disayangi, dikasihi sama keluarganya sendiri, dan ini menjejaskan prestasi mereka dalam akademik, iaitu di sekolah. Di sekolah juga, murid harus sangat pandai memilih rakan sebaya kerana penting dalam emosi mereka. Perkembangan di dalam kalangan murid dan pergaulan mereka membawa ke arah yang positif dan boleh juga membawa ke arah yang negatif. Sekiranya kurang bijak memilih rakan sebaya. Hal ini kerana pemilihan rakan sebaya turut membantu murid mengatasi tekanan sosial dalam kalangan mereka. Kesan kepada murid, dengan kemarahan yang dihadapi oleh murid memberi kesan yang negatif kepada mereka. Mereka akan hilang fokus dan kegagalan dalam akademik. Oleh itu, sebagai murid haruslah bersedia menghadapi cabaran dan turut membina hubungan baik dengan rakan sebaya. Oleh itu, pentingnya sesi konseling merupakan salah satu langkah yang penting dalam memberi ataupun membantu murid. Dari situ, konselor akan dapat membimbing mereka dan memberikan motivasi kepada kita agar dapat mengurus cabaran emosi dalam kehidupan seharian. Seterusnya kita beralih kepada kajian lepas yang telah dilakukan oleh Nur Syafrin Ahmad pada tahun 2021 yang bertajuk Intervensi Konseling dalam Menangani Kemarahan Murid Sekolah. Di sini dapat dilihat ada 4 kaedah dan teknik yang digunakan. Kaedah yang pertama adalah penerapan terapi kognitif tingkah laku yang membantu murid dalam mengawal emosi mereka dengan menjauhi fikiran negatif yang dapat membangkitkan kemarahan mereka. Kaedah yang kedua pula adalah relaksasi dan pengurusan emosi. Kaedah yang digunakan dalam teknik ini adalah aturan pernafasan, meditasi diri dan juga teknik time out. Seterusnya adalah kaedah pemerhatian. Pemerhatian ini dilakukan di dalam sekitar sekolah ketika murid-murid sedang berkomunikasi dengan rakan-rakan dan juga guru-guru. Dan melalui tinjauan ini, konselor dapat mengesan gejala-gejala yang dapat mencetuskan kemarahan mereka. Seterusnya, kaedah dan teknik yang terakhir adalah teknik soalan kendiri yang digunakan untuk mengukur tahap emosi murid-murid. Skala yang digunakan dalam teknik soalan kendiri ini adalah State Trait Anger Expression Inventory, iaitu kemarahan sementara State Anger serta kemarahan berkekalan Trait Anger. Selamat sejahtera, nama saya Khairin Anak Senip dan nombor metrik saya adalah P1422225. Pada hari ini saya akan membentangkan bahagian perbincangan, iaitu yang pertama adalah teknik konseling. Konseling kognitif tingkah laku atau dikenali sebagai CBT
bertujuan untuk mengubah pemikiran negatif individu agar dapat mencegah perkara yang mengganggu pemikiran rasional. Menurut set ATL 2022, teknik ini bertujuan untuk mengubah set pemikiran negatif individu ke arah yang lebih positif. Yang kedua adalah teknik konseling secara berkelompok. Individu diberikan peluang untuk berkongsi pengalaman atau isu yang dialami. Menurut Hussein ATL 2019, setiap individu membina hubungan baik dalam proses mengapresiasikan diri mereka dalam kelompok. Bagi teknik yang ketiga adalah terapi seni. Penggunaan aktiviti seni seperti melukis atau menggambar dalam mengapresiasikan pemikiran serta emosi yang sukar diluahkan melalui kata-kata. Menurut Apedel ATL 2020, kaedah melukis semasa sesi terapi membantu individu yang bersikap pasif untuk lebih berani meluahkan perasaan. Untuk poin yang kedua iaitu kepentingan penglibatan pelbagai pihak. Yang pertama adalah guru. Pembelajaran sosial emosi PSE bertujuan membantu guru mengenal pasti, memahami dan bertanggungjawab dalam membantu murid mengatasi masalah emosi berkaitan dengan isu kemarahan, kecederaan mental dan lain-lain. Selain daripada ibu bapa, pendidik juga merupakan ejen dalam menyemai elemen PSE bagi membentuk kepribadian individu yang mantap. Untuk yang kedua adalah pihak konselor. Pihak konselor merupakan golongan profesional yang menyokong secara psikologi dalam membantu murid mengenal pasti punca dan menyelesaikan masalah emosi mereka. Menurut Shahila ATL 2021, konselor mengambil pendekatan melaksanakan konseling secara berkumpulan bagi membantu pelajar mengurangkan tingkah laku agresif pelajar. Intervensi konseling berkumpulan ini menekankan komponen cara-cara pengurusan kemarahan dan latihan sosial. Pihak yang paling last sekali adalah ibu bapa. Ibu bapa perlulah menunjukkan kemahiran mengawal emosi, terutamanya emosi marah di hadapan anak-anak. Ibu bapa juga sewajarnya bersikap terbuka dan bukannya menghakimi jika anak-anak meluahkan perasaan mereka, iaitu membimbing pelajar tentang teknik pengurusan kemarahan atau membantu remaja mendapatkan sokongan profesional sekiranya emosi di luar kawalan. Bagi isi cabaran dalam melaksanakan intervensi konseling dalam persekitaran sekolah, dia ada 2 poin. Poin yang pertama adalah kekurangan sumber kewangan dalam menyediakan infrastruktur yang berkualiti. Contohnya, bilik bimbingan dan konseling yang tidak bercirikan tertutup menyebabkan murid kurang berasa selesa menjalankan sesi intervensi bersama konselor. Poin yang kedua adalah kekurangan sumber konselor yang berkelayakan dan mencukupi, iaitu bilangan konselor yang mempunyai latar belakang dalam bidang bimbingan dan konseling yang sedikit, menyebabkan mereka tidak mampu melaksanakan intervensi konseling dengan berkesan untuk menampung bilangan pelajar yang ramai. Seterusnya, implikasi dan cadangan. Kepentingan intervensi konseling ini membantu pelajar menguruskan emosi, meningkatkan kesejahteraan dan mencipta suasana sekolah yang harmoni. Selain itu, tindakan berkesan di sekolah antaranya ialah perkhidmatan kesihatan mental yang komprehensif dan mudah diakses. Penilaian kesihatan mental ini serta sesi terapi kumpulan yang secara berkala dapat membantu pelajar mengatasi masalah kemarahan. Selain itu, kerjasama penting di antara guru, konselor dan ibu bapa dapat memupuk budaya normalisasi sokongan konseling untuk mengurangkan stigma untuk mengambil konseling. Seterusnya, cadangan yang boleh dilakukan ialah untuk latihan guru dan konselor. Program latihan untuk meningkatkan pemahaman psikologi, pelajar dan pengurusan emosi ini dengan menggunakan bengkel dan pembangunan profesional berterusan, kerjasama dengan pakar psikologi dan kesihatan mental dapat membantu pelajar untuk mengatasi masalah tersebut. Sebagai contoh, piawai pelajar American School Counselor Association atau
ASCA telah mengenal pasti dan mengutamakan sikap, pengetahuan dan kemahiran khusus yang sepatutnya dapat ditunjukkan oleh pelajar hasil daripada program kaunseling sekolah dengan menggunakan standard piawaian kaunseling yang sesuai. Kesimpulannya ialah intervensi kaunseling penting untuk membentuk pelajar yang beremosi stabil, berdaya saing dan dilengkapi kemahiran interpersonal. Kejayaannya bergantung kepada kerjasama guru, kaunselor dan ibu bapa dalam menyediakan sokongan holistik untuk pelajar. Kerjasama triad ini memastikan pelajar dapat sokongan holistik dalam menguruskan kemarahan dan cabaran emosi yang lain. Itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.